Bonjour, je m'appelle Madame Iman dan hari ini kita akan belajar tentang la conjugaison de verbe être et avoir. Okey, apa tu verb être, apa tu verb avoir? Dua verb ini adalah verb penting yang wajib tahu dalam bahasa Perancis. Jom kita tengok. Okey, what is conjugation? Okey, la conjugaison dalam bahasa Perancis, tapi dalam bahasa Inggeris kita sebut conjugation. Okey, so apa tu conjugation? Conjugation adalah satu proses yang di mana kita ubah kata kerja mengikut situasi masa ataupun kata ganti nama diri. Okey, contohnya dalam bahasa Inggeris kita ada I am, you are, he is. Okey, kata kerja tu akan berubah mengikut personal pronoun. Okey, tapi contoh kalau kita ubah mengikut masa, kata kerja tu boleh jadi present tense ataupun past tense atau future tense lah. Depends pada konteks ayat yang kita nak buat. Okey, so tu apa yang kita akan buat hari ini. Dan kita akan belajar proses conjugation tu untuk dua verb yang penting. Okey, iaitu verb être dan juga verb avoir. Okey, macam awak boleh tengok dekat depan ni, verb être dan avoir, Madam dah tuliskan translation dalam bahasa Inggeris. Okey, so yang pertama, verb être adalah to be. Dalam English kita sebut to be. Maksudnya verb yang kita gunakan untuk describe sesuatu ataupun seseorang. Okey, so contohnya I am, you are. Contoh kita boleh tambah juga dia punya description kan. Contohnya nationality, I am Malaysian. So tu kita kategorikan verb être dalam bahasa Perancis. Okey, verb yang kedua, verb avoir. Okey, avoir kita guna untuk maksudnya to have lah, untuk indicate yang kita ada sesuatu. Okay, contohnya I have a bag. Okay, I have a car. So dalam French, verb tu kita sebut sebagai verb avoir. Okay, so jom kita tengok verb yang pertama iaitu verb être. Okay, so Madam akan sebutkan pronunciation dalam bahasa Perancis. So awak cuba ikutlah supaya kita boleh berlatih sebutan yang betul. Okey, so jangan lupa macam yang Madam dah terangkan sebelum ni, huruf S kena silent, huruf T di hujung perkataan kena silent. Okey, so jangan sebutlah, jangan salah sebut. Okey, so perkataan yang pertama dalam English I am, dalam French kita sebut je suis. Je suis. Okey, S yang di belakang kita tak bunyikan. Je suis. Okey, yang seterusnya you are, tu es. To a. Okay, a. To a. Okay, yang seterusnya he is. Okay, dalam French he kita sebut il. Okay, so kita akan bacakan il est. Il est. Okay, jangan lupa Madam ada terangkan sebelum ni, kalau huruf L konsonan dan next perkataan dia start dengan huruf vokal, kita kena linkkan bunyi. Okay, kita sebut il est. Okay, so kalau she is, kita sebutkan dia elle est. Elle est. Okay, we are. We are dalam French, nous sommes. Nous sommes. You are, vous êtes. Vous êtes. Ni pun kita linkkan juga. Sebab tu ada bunyi Z dekat situ. Okay, bila huruf S bertemu dengan huruf vokal pada perkataan seterusnya tu, kita bunyikan bunyi Z, huruf Z. Okay, vous êtes. Okay, dan yang terakhir sekali, they are. Okay, dalam French, kalau they tu kumpulan lelaki sahaja ataupun mix lelaki dan perempuan dalam satu grup, okay, kita boleh guna ils sont. Ils sont. Okay, tapi kalau they are, okay, they are, mereka merujuk kepada satu kumpulan female sahaja, kita sebut elles sont. Elles sont. Okay, so Madam akan pronounce lagi sekali, awak boleh ikut sama-sama. Je suis. Je suis. Tu es, tu es, il est, elle est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Okey, so jom sekarang kita tengok contoh cara nak buat ayat pula. So dekat sini Madam dah sediakan ayat dalam bahasa Perancis
dan juga translation dalam English. Macam manalah kita nak tengok ayat tu kan. Okey, so yang pertama, okey, ayat yang pertama ni awak akan selalu gunakan. Kita nak cakap saya seorang pelajar, I am a student. Okey, so dalam French kita sebut je suis étudiant. Je suis étudiant. Okey, cumanya untuk ejaan, spelling kena hati-hati. Kenapa? Okey, kalau yang lelaki tak ada huruf E dekat belakang. Okey, so kena remove huruf E ni. Okey, untuk student lelaki lah. Okey, untuk student perempuan, kita kena tambah E. Okey, sama konsep dia. Untuk perempuan, biasanya perkataan yang kita nak describe tu, kita kena tambah huruf E dekat di akhir perkataan. So, lagi sekali, kita cuba sebut je suis étudiante. Je suis étudiante, maksudnya I am a student. Okey, ayat yang kedua. Tu es chinoise. Tu es chinoise. Okey, maksud dia you are Chinese. Okey, so kita boleh gunakan verb être ni untuk describe nationality juga. Okey, yang seterusnya. Il est 3 heures du soir. Il est 3 heures du soir. Okey, untuk pronunciation, okey, perasan tak madam sebut 3 heures. Dekat sini ada bunyi Z. Okay, sebab apa? Huruf H kita dah belajar sebelum ni, kita kategorikan sebagai silent letter. Okay, so bila kita anggap huruf H ni silent, ni macam tak wujud, kita terus skip dekat huruf seterusnya, iaitu huruf E. Okay, so macam madam kata tadi, bila huruf konsonan, okay, and then next perkataan, dia start dengan huruf vokal, so kita kena buat bunyi Z. 3 heures. Okay, bunyi Z kat situ. So, kita ulang lagi sekali, baca. Il est 3 heures du soir. Okay, maksudnya it is 3 p.m. Okay, next. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Okay, maksudnya we are brother and sister. Okay, next. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Okay, you are kind. Baiknya awak. So, ni ayat yang kita boleh gunakan. Okay, last kali. Ils sont tous Malaisiens. Ils sont tous Malaisiens. Okay, maksudnya they are all Malaysian. So, kalau awak perasan dekat sini, bila kita nak describe seseorang, bila kita nak tambah adjektif pada ayat tu, kita akan gunakan verb être. Okay. Okay, so jom kita praktis lagi sekali pronunciation. Madam bacakan dan awak boleh follow. Okay. Je suis étudiante. Je suis étudiante. Tu es chinoise. Tu es chinoise. Il est 3 heures du soir. Il est 3 heures du soir. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Ils sont tous Malaisiens. Ils sont tous Malaisiens. Okey, so sebelum ni kita dah belajar adjektif. Okey, macam mana kita nak buat ayat? Contoh ayat dekat depan ni. I am beautiful. Okey, macam mana nak translate dalam bahasa Perancis? I am beautiful. Okey. So jawapan dia, je suis belle. Je suis belle. Okey, so belle dalam English bermaksud beautiful. Okey, yang seterusnya. Macam mana nak cakap she is sad? She is sad. Okay, so sad dalam French adalah triste. Elle est triste. Okay, elle est triste. So kalau kita nak tukar daripada she is sad jadi he is sad. Macam mana nak buat ayat? She kita tukar jadi he. Apa subject pronoun? He dalam bahasa Perancis. Okay, jawapan dia, il est
triste. Kalau lelaki, il. Kalau perempuan, elle. Okay, so kita tukar elle jadi il. Il est triste. Okay, macam mana nak cakap? Ali and Natasha are rich. Ali and Natasha are rich. Okay, so kalau dalam English, kita boleh gantikan nama Ali and Natasha tu jadi they. They are rich. Okay, they are rich. So, dalam French, macam mana kita nak gantikan perkataan they tu? Dan apa pilihan verb yang sesuai? Okay, jawapannya ils sont riches. Ils sont riches. Okay, so disebabkan Ali and Natasha. So, kita mix lelaki dan perempuan. So, personal pronoun yang sesuai adalah il. ILS ni. Il. Okay. Dan memandangkan il tu plural. So, adjective pun kita kena follow juga. Kita kena tambah s yang menunjukkan plural lah. So, rules dia, kalau subject pronoun singular, adjective singular. Kalau subject pronoun tu plural, ramai, orang ramai, kita kena tambah s pada adjective juga. Okay. Okay, so tadi kita dah tengok verb être. Sekarang kita nak tengok verb avoir. Okay, verb avoir kita guna bila kita nak bagi tahu kita ada sesuatu. Okay, kita own ataupun possess something tu. Okay, so jom kita tengok subject pronoun dan juga perkataan yang sesuai lah. Okay, verb avoir. I have. Okay, I have. Dalam French kita sebut j'ai. Okey, perkataan j'ai ni kena hati-hati sebab madam tahu ramai akan sebut ji ataupun jai. Okey, so salah lah. Okey, kalau ingat lagi madam selalu ulang. Bila kita nampak satu perkataan tu ada tanda apostrofi ni, kita baca sekali lalu je. Tak payah kita nak sebut ji ke j apa? Macam asingkan macam tu lah, tak payah. Okey, kita sebut sekali j'ai. Okey, j'ai. I have. Okay, you have. Tu are. Tu are. Okay, kalau he has, kita sebut illa. Illa. Kalau she has, ella. Okay, ella. Kalau we have, kita sebut nous avons. Okay, ada link kat sini punya Z. Nous avons. You have. Okay, you formal ataupun you plural kat sini. Okay, kita boleh translate jadi vous avez. Vous avez. Okay, they have. Okay, kalau lelaki kita sebut ils ont. Ils ont. Kalau perempuan kita sebut elles ont. Elles ont. Okay, kalau awak perasan masa kita tengok verb être tadi, perkataan dia ni macam lebih kurang sama. Cumanya kalau verb être, kata kerja dia bermula dengan huruf S. Okey. Tapi kalau avoir, dia tak ada S dekat depan ni. Dia ONT saja. So, macam mana kita nak jaga supaya kita tak terkeliru? Biasanya kita kena ingat dengan pronunciation lah. Okey, so madam pernah cerita sebelum ni. Kalau jumpa satu S, kita bunyi Z. Kalau dua S, bunyi S. Okey. So, dalam konteks verb avoir ni, kita sebut bunyi Z. Okay, sebab S dia dekat subject pronoun sahaja. Okay, so sebab tu kalau awak dengar mana sebut ils ont ataupun elles ont. Tapi kalau kita berbalik semula dekat verb être tadi, okay, bila ejaan dia SONT, kita kena buat bunyi S. Okay, ils sont ataupun elles sont. Okay, so kena hati-hati jangan terkeliru dekat dua verb ni lah. So nanti anda akan berisiko untuk salah masa exam. Okay. Okey, so jom kita tengok contoh pula. Okey, contohnya madam nak buat ayat. I have a green bag. Okey, so ayat dia adalah j'ai un sac vert. Okey, boleh ikut madam ulang. J'ai un sac vert. Okey, so j'ai maksudnya I have. Un maksudnya a. Okey, sac. Sac maksud dia bag. Okay, so dalam French dia tak sama macam English. Kalau English, kalau kita perasan dekat ayat ni, adjektif diletakkan di hadapan objek. Okay, adjektif color lah.
Okey, tapi dalam French, adjective colour ni mesti letak dekat belakang objek tu. Okey, so that's why kita sebut sac dulu, baru colour vert. Okey, so kita pronounce lagi sekali. J'ai un sac vert. Très bien. Okey, contoh yang kedua. Dalam English, kita nak buat ayat, he has a black car. Okey, so yang paling penting sekali, ramai orang selalu silap, dia tak ingat subject pronoun dalam French. Okey, so biasanya nak buat ayat, he has a black car, dia akan tersalah, dia tulis, j'ai un, j'ai. He ni dia sebut j'ai juga. So salah. Okey, kalau he dalam French, kita sebut il. Okey, so ayat dia adalah, il a une voiture noire. Il a une voiture noire. Okey. Bahagian pronunciation yang paling penting, awak kena ingat, kalau maskulin, okay, kat atas ni maskulin, kita sebut un. Okey, sac ni dia maskulin. So kita kena letak un. Tapi kalau voiture, perkataan voiture ni, dia berakhir dengan huruf i. So kita tahu dia feminin, kita kena letak une dekat depan. Okay, so lagi sekali atas, un sac, une voiture. Okay, so kita ulang ayat ni tadi, il a une voiture noire. Okay, so dalam konteks adjektif ni pula, Madam nak tekankan, adjektif, kalau dia feminin, kita kena tambah i dekat belakang perkataan tu lah. Okay, so disebabkan voiture ni dia feminin, color noir tadi kita kena tambah i dekat belakang. Okay, so let's say Madam nak buat ayat, he has a green car. Okay, so green kita ambil balik vert dekat atas ni. Okay, cumanya kita kena tambah huruf i juga. Okay, so ayat dia akan jadi, il a une voiture verte. Ada i dekat belakang. Okay, so jangan lupalah. Okay, yang last sekali dalam English kita nak buat ayat, you have a yellow shirt. Okay, you have a yellow t-shirt. Okay, so dalam French, ayat dia adalah, tu as un t-shirt jaune. Tu as un t-shirt jaune. Okay, so kalau color yang memang asal dia ada huruf i dekat belakang, so kita tak perlu ubah apa-apa. Okay, so maskulin ataupun feminin, kita gunakan perkataan yang sama. Okay. Okay, so sekarang jom kita tengok contoh ayat lain-lain pula. Okay, so tadi kita dah belajar cara nak tambah adjective colour. Okay, so ni kita tengok contoh ayat lain yang kita boleh gunakan verb avoir. Okay, so yang pertama, j'ai un chat. Okay, tolong ikut kalau Madam sebut, practice juga pronunciation awak. J'ai un chat. Okay, I have a cat. Okay, yang kedua, tu as une nouvelle montre. Tu as une nouvelle montre. Okay, you have a new watch. Okay, so dalam ayat ni, nouvelle adalah adjective. Okay, nouvelle maksudnya baru. So, dia adjective lah. Okay, yang ketiga, il a cours d'anglais demain. Okay, so macam biasa, S silent letter. Kita tak sebut. Il a cours d'anglais demain. Okay, maksud dia, he has English class tomorrow. Okay, demain maksudnya tomorrow. Okay, number 4. Nous avons rendez-vous ce matin. Nous avons rendez-vous ce matin. Okay, maksud dia, we have appointment this morning. Okay, matin maksudnya pagi, morning. Okay, next. Est-ce que, okay, yang ni walaupun ada dua perkataan, tapi kita sebut macam bunyi S. Est-ce que vous avez des enfants? Okay, lagi sekali. Est-ce que vous avez des enfants? Okay, maksudnya, do you have children? Okay, so enfant maksud dia children. Okay, ayat yang terakhir. Ils ont un chien dans leur maison. Okay, maksudnya they have a dog
In their house. Okay, maison maksudnya house. Okay, kita ulang lagi sekali ayat yang terakhir ni. Ils ont un chien dans leur maison. Okay, lagi sekali. Ils ont un chien dans leur maison. Très bien. Okay, so bila kita nak belajar sesuatu bahasa, macam biasa, sentiasa akan ada beberapa perkara yang dia terkecuali daripada rules grammar dia. Okay, so contoh kita dah belajar verb avoir, verb être. Okay, tapi ada beberapa ayat yang konteks dia dalam English kita guna verb lain, tapi dalam French kita guna verb lain. Okay, macam mana tu? Okay, so jom kita tengok contoh. Okay, contoh yang pertama, contoh nak cakap umur saya 20 tahun. Okay, dalam English kita sebut I am 20 years old. Okay, so kalau awak Google Translate I am 20 years old, memang dia akan keluar jawapan je suis. Sebab tadi kita belajar kan, I am, dalam French kita sebut je suis. Okay, tapi ini adalah contoh konteks yang kita kecualikan dia. Okay, so dalam French kita tak sebut je suis, tapi kita sebut j'ai 20 ans. Okay, j'ai 20 ans maksudnya I have 20 years old. Okay, so French ni dia prefer nak guna I have lah. Umur saya ada 20 tahun. Okay, so kita kena ubah. Okay, so awak kena ingat. So, bila awak nak buat ayat umur awak berapa tahun, jangan lupa tukar jadi j'ai. Okay, j'ai 20 ans. Okay, 20 tahun. So, contoh yang kedua, I am hot. Contoh cuaca panas, kita nak buat ayat kan. Kita tak cakap je suis chaud. Kita kena cakap j'ai chaud. So, ni lebih kepada konteks ayat tu. Okay, so nak cakap I'm hot, ayat yang betul j'ai chaud. Okay, so sama juga dengan sejuk. Okay, so kalau sejuk I am cold, kita tak cakap je suis froid, tapi kita sebut j'ai froid. J'ai froid. Okay. Okay, so sekarang ada latihan yang madam akan bagi. Okay, so yang ni awak kena isikan tempat kosong. Madam nak awak salin. Okay, salin pakai tangan. Okay, tuliskan jawapan ayat yang lengkap berserta jawapan. Okay, boleh refer pada slide video ni jugalah. Okay, so ada yang ni verb être dan yang kedua verb avoir. Okay, so tu saja untuk latihan untuk topik yang ini. Okay, kita boleh tengok ke video yang seterusnya.